Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita bertemu lagi sambungan ulasan saya ke atas video Dr. Haris ini. Link saya berikan dalam kotak description. Kali ini saya akan ulas ke atas satu bahagian video pendek saja, 25 saat. Minta para penonton yang dirahmati Allah sekalian memberi fokus kepada banner yang diletak oleh Dr. Haris dan apa yang diperkatakan oleh Dr. Haris. Saya mainkan dahulu, kemudian saya ulas ya. Dan jika kita perhatikan, Dr. Mazhar hanya menggunakan ayat Al-Quran itu, ayat yang di tengah-tengah, ayat yang mula dan ayat yang akhir. Di dalam satu ayat tu, part yang pertama dan part yang terakhir itu tidak disebut oleh Dr. Mazhar, sebab part tersebut, bahagian tersebut menunjukkan bahawa ayat tersebut tidak boleh langsung, ayat Al-Baqarah 191 tidak boleh langsung digunakan untuk sesama Islam. Baik, ulasan saya. Ulasan pertama, ketika video ini baru diterbitkan, baru dimuat naik, ketika pertama kali saya menontonnya, saya agak terkejut dengan banner yang diletak oleh Dr. Haris yang tertulis potong ayat Quran lebih buruk dari hanya cut video atau cut poster. Ini kerana banner ini mengisyaratkan kepada membenarkan apa yang sebelum ini cuba dinafikan oleh Dr. Haris Ismail. Kita ulang kaji sedikit ya. Kes pertama dalam isu fit'ah Dr. Haris bahawa Dr. Rozaimi memberi kuliah di masjid yang kosong tetapi berlakon macam ramai orang kan. Yang kemudiannya telah diubah menjadi masjid yang tidak ramai hadirinnya. Apabila saya dakwa Dr. Haris potong video Dr. Rozaimi membaca soalan daripada phone supaya tidak kelihatan phone itu, yang kelihatan ialah kononnya Dr. Rozaimi pura-pura membaca soalan, Dr. Haris mendakwa bahawa video tersebut sudah sedia dipotong oleh pihak Promedia Tajdid. Kes kedua ialah poster iklan Majlis Sembang Santai di Perlis hujung Mac baru-baru ini. Saya dakwa Dr. Haris telah memotong poster jemputan yang asal sehingga tidak kelihatan di bahagian bawah yang saya bulatkan tu, tidak kelihatan bahawa ia adalah majlis yang terbuka kepada semua, tidak terhad kepada ahli PAS sahaja. Dr. Haris jawab balik bahawa poster yang diterimanya sudah sedia dipotong. Tak apalah. Jika video sudah sedia dipotong, poster sudah sedia dipotong, kenapa pula buat kenyataan potong ayat Quran lebih buruk dari hanya cut video atau cut poster? Ini kerana melalui kenyataan ini menunjukkan bahawa memang Dr. Haris yang potong video dan poster tersebut. Cuma kesalahan memotong itu tidak lebih buruk berbanding memotong ayat Al-Quran. Kelihatannya dalam rangka Dr. Haris begitu gembira kerana berjaya membuktikan kesalahan yang sebenarnya tak salah. Dr. Mazhar memotong ayat Al-Quran dengan menggunakan ayat yang di tengah-tengah sahaja. Beliau tanpa sedar telah membuat kenyataan mengaku salah memotong video dan poster sebelum ini, mengaku salah ke atas apa yang sebelum ini dinafikan. Ulasan kedua saya ialah ke atas kegembiraan, ke atas kegembiraan Dr. Haris membuktikan kesalahan. Kononnya salah, Dr. Mazhar telah memotong ayat Al-Quran dan hanya menggunakan yang tengah-tengah saja. Part pertama, part akhir tidak disebut oleh Dr. Mazhar. Ingat ya, apa yang dikatakan oleh Dr. Haris, Dr. Mazhar hanya menggunakan ayat di tengah-tengah, ayat yang mula, ayat yang akhir. Part pertama, part terakhir tidak disebut oleh Dr. Mazhar. Baik, tentang dakwaan kesalahan Dr. Mazhar menggunakan potongan di tengah sahaja bagi ayat 191 surah Al-Baqarah telah saya jawab dan telah saya jelaskan dalam video sebelum ini. Link dalam kotak description. Sekarang fokus saya ialah kepada Dr. Haris.
Dalam rangka beliau begitu, berapa kali nak sebut gembira ya? Dalam rangka beliau begitu gembira, dalam rangka beliau begitu bersungguh-sungguh menerangkan Dr. Mazhar telah memotong ayat Al-Quran dan hanya menggunakan yang tengah-tengah saja. Beliau lupa bahawa beliau sendiri pernah melakukan hal yang sebiji sama. Bukan lama dulu zaman kanak-kanak, tetapi baru saja kira-kira 3 minggu yang lepas. Jemput tonton potongan video berikut. Dr. Haris membacakan ayat 143 surah Al-A'raf bagi membuktikan teori akalnya bahawa sebagaimana Nabi Musa AS tidak layak melihat zat Allah yang qadim, Nabi Musa juga tidak layak mendengar kalam Allah yang qadim. Saya akan mainkan rakaman ini di sebelah, kemudian memaparkan ayat terjemahan ayat yang penuh di sebelah pula. Muka saya tak nampak, tak apalah kan. Okey. Terjemahan yang saya paparkan pula, saya telah bahagikan siap-siap kepada 3 bahagian, di mana Dr. Haris, saya nukil balik apa yang beliau katakan terhadap Dr. Mazhar ya, hanya menggunakan ayat yang di tengah-tengah, ayat yang mula, ayat yang akhir. Part yang pertama, part yang terakhir tidak disebut, tidak dibacakan oleh Dr. Haris. Bersedia? Okey, saya mainkan video terbabit dan di sebelah saya letak terjemahan penuh bagi ayat 143 surah Al-A'raf. Sekarang kita tengok kepada ayat surah Al-A'raf, Al-A'raf ayat 143. Okay, kita tengok dekat sini apa yang Allah Subhanahu Wa Taala sebutkan kepada Nabi Musa ketika Nabi Musa kata ingin melihat Allah secara terus. Ini surah Al-A'raf ayat 143. Kita tengok dekat sini, dia kata Nabi Musa alaihissalam kata, "Ya Tuhanku, nampakkanlah diri engkau kepadaku agar aku dapat melihat kepada engkau." Kemudian Allah berfirman, "Kamu sekali-kali tidak sanggup melihatku, tapi lihatlah ke bukit itu, maka jika ia tetap di tempatnya sebagai sedia kala, nescaya kamu dapat melihatku." Tatkala Tuhannya menampakkan diri kepada gunung itu, dijadikannya gunung itu hancur luluh dan Musa pun jatuh pingsan. Jadi zat Allah yang qadim itu, nak lihat pun Nabi Musa tak dapat lihat. Nabi Musa tak dapat melihat zat Allah yang qadim itu. Jadi bila Nabi Musa tak dapat melihat zat yang qadim itu, bagaimana Nabi Musa nak boleh mendengar kalam Allah yang qadim? Faham tak? Okey, sudah dengar ya apa yang disebut, bahagian mana yang dibaca oleh Dr. Haris, dan semak dengan ayat Al-Quran yang saya paparkan di sebelah. Nampak ya? Beliau sendiri baca di bahagian tengah saja. Bahagian tengah saja, bahagian awal, bahagian akhir tidak dibaca. Pandai kritik orang, tetapi kritikan itu kembali ke batang hidung sendiri. Baik, mungkin ada yang berkata, apabila Dr. Haris hanya membaca pertengahan ayat, ia tidak lari daripada hujah yang cuba ditegakkan olehnya bahawa sebagaimana Nabi Musa AS tidak layak melihat zat Allah yang qadim, Nabi Musa juga tidak layak mendengar kalam Allah yang qadim. Saya jawab balik bahagian awal ayat, part pertama ayat, bahagian yang tidak dibacakan terjemahannya oleh Dr. Haris. Bahagian itu sebenarnya membatalkan teori akal yang cuba ditegakkan oleh beliau. Perhatikan ya, saya paparkan teks Arab ayat 143 surah Al-A'raf. Perhatikan bahagian yang saya gariskan merah. Bukankah itu secara jelas menunjukkan Allah berbicara secara terus dengan Nabi Musa dengan kalamnya yang qadim, di mana Allah SWT berfirman, "Walamma jaa Musa limiqatina wa kallamahu rabbuhu, dan telah berbicara Tuhannya." Allah berbicara, bukan Encik Kalam Lafzi yang berbicara, tetapi Allah yang berbicara dengan kalam yang hakiki. Bahagian ini, baik yang Arab mahupun yang terjemahan, tidak dibaca oleh Dr. Haris Ismail. Padahal bahagian awal ini
membatalkan teori yang cuba dibawa oleh Dr. Haris berdasarkan bahagian tengah ayat yang kita sedang rujuk sekarang ni ya. Untuk penjelasan lanjut, sila rujuk video saya ini di mana saya secara khusus telah menjawab dan membatalkan teori akal yang cuba dibawa oleh Dr. Haris Ismail. Link dalam kotak description. Fakta penting yang ingin saya kemukakan di sini ialah Dr. Haris begitu gembira, begitu bersungguh-sungguh menerangkan Dr. Mazhar telah memotong ayat Al-Quran dan hanya menggunakan yang tengah-tengah sahaja. Beliau lupa bahawa beliau sendiri pernah melakukan hal yang sama bukan beberapa tahun yang lepas, bukan beberapa bulan yang lepas, tetapi baru saja kira-kira 3 minggu yang lepas. Kemudian, apa yang dilakukannya itu dengan membaca bahagian tengah ayat sahaja adalah salah apabila kita rujuk kepada bahagian awal ayat. Kenapa tak dibaca bahagian awal ayat tu? Sengaja ke? Justru apa yang dikritik ke atas Dr. Mazhar kembali ke batang hidung sendiri. Sebab itulah tajuk video ini adalah Dr. Haris versus Dr. Haris sendiri. Baik, sehingga sini saja dahulu saya tutupi dengan subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.